Aku bila dengar ni tersentak hati. Memang terngiang-ngiang lagi dan sampai sekarang tragedi tu kekal segar dalam ingatan aku. Tak lama lepas tu, Wak kena stroke dan lumpuh separuh badan. Doktor cakap tekanan darah terlalu tinggi, mungkin tertekan kerana teringat anak-anaknya. Wak minta maaf pada aku sebab dia rasa dia susahkan aku. Dia suruh aku hantar dia pergi rumah orang tua-tua. Aku cakap tak apa, aku boleh jaga. Wak, aku dah anggap macam ayah aku dah. Susah nak faham apa yang Wak cakap masa tu sebab mulutnya dah herut dah. Memang aku tiap malam pergi tidur rumah Wak dengan Mbah. Dan siang waktu aku kerja, ibu yang akan uruskan makan pakai Wak. 2 bulan lepas tu, Wak meninggal dunia. Korang tahu tak, malam sebelum meninggal tu, Wak kata dia teringin sangat nak makan pengat pisang. Masa tu dah pukul 10 malam dah. Kedai semua dah tutup dah. Tapi aku ni pergilah ke Rah Abah. Suruh juga pergi kebun ambil pisang dengan kelapa. Lepas dah siap tu aku suap. Aku suap Wak makan. Masa tu Mbah dah tidur dah. Wak siap pesan lagi dekat aku. Dia minta maaf. Tapi untuk kali ni dia minta untuk aku jagakan Mbah. Dia rasa dia dah tak lama dah. Dia minta maaf sebab dia terpaksa serahkan tanggungjawab dia untuk jaga Mbah dekat aku. Dia minta aku halalkan makan minum pakai dia. Aku masa tu dah menangis macam orang gila dah. Aku nampak mata dia sayu je dan air mata dia mengalir laju. Aku kesat air mata Wak sambil cakap, aku terima amanah Wak. Sepanjang malam tu aku tak tidur. Aku duduk je sebelah dia. Adik aku teman Mbah tidur. Tepat pukul 5 pagi aku nampak Wak tercungap-cungap. Aku balik rumah sambil menangis kejut Abah. Abah ucap kalimah syahadah kat tepi telinga Wak. Aku dah memang tak boleh fikir apa-apa dah. Mbah pula menangis sambil genggam tangan Wak. Dan lepas tu, Wak hembuskan nafas yang terakhir. Aku rasa terpana walaupun Wak dah bagi dah amaran pada aku yang masa dia dah tak lama dah. Tapi dia cakap, mungkin dia sempat makan nasi lemak yang aku patutnya masak lepas subuh nanti. Urusan pengebumian semua diuruskan oleh Abah dan Allah mudahkan segala-galanya. Wak pergi dalam keadaan tersenyum dan mukanya nampak bersih sangat. Lepas Wak meninggal, Mbah jadi senyap membisu. Sepatah aku tanya, sepatahlah dijawab. Aku risau dan sekali lagi aku cuba untuk hubungi anak-anaknya. Kalau bukan sebab Mbah, memang aku takkan hubungi. Tapi memang tak ada balasan apa pun daripada pihak mereka. Takkanlah aku nak buat laporan polis pula. Atas dasar apa kan? Keadaan Mbah makin teruk. Badan dia makin susut dan aku bawa dia jumpa doktor. Doktor ada refer untuk jumpa pakar psikiatrik sebab ada simptom kemurungan. Tapi Mbah tak nak sebab dia kata dia tak gila. Susah aku nak jelaskan pada Mbah berkenaan bidang psikiatrik ni. Yang bukan hanya untuk orang gila. Faktor usia juga mempengaruhi. Hari demi hari berlalu. Setahun lepas Wak meninggal, Mbah macam mula meracau dah. Dan dia dah mula lupa. Walaupun baru lepas makan, Mbah akan cakap yang dia tak makan lagi. Sekali lagi aku bawa Mbah ke hospital dan doktor sahkan dia ada penyakit nyanyuk. Dugaan demi dugaan, aku menangis terisak-isak bila dapat tahu. Dan kalian nak tahu Mbah panggil aku apa? Hajar. Nama anak perempuan bongsu dia. Dia panggil sambil tersenyum sebab dia ingat aku ni anak dia. Maka setiap marilah aku menjadi Hajar. Sejak Mbah jadi nyanyuk, dia tak boleh berenggang langsung dengan aku. Ke mana-mana nak bersama. Bahkan masa tidur pun nak berpelukan, tak nak lepas. Bila aku pergi kerja, Mbah tak akan makan sampailah aku balik. Puas ibu pujuk, masih dia tak nak. Akhirnya setelah berbincang dengan Abah, aku berhenti kerja. Aku duduk dekat rumah hanya buat kuih dan hantar ke kedai supaya lebih mudah untuk aku pantau keadaan Mbah. Dan masa tu Mbah hanya senyum je dan ketawa setiap kali melihat muka aku. Sampai kadang-kadang aku terfikir, adakah ini hikmah dari Allah untuk merawat luka di hati Mbah? Kalau kalian tanya aku pun tak ada jawapan. Bukan mudah ya nak jaga orang tua yang dah nyanyuk ni. Macam-macam ragam dan pengorbanan yang aku buat. Terutama masa aku tinggalkan dunia aku untuk amanah ini. Kadang aku datang bersih kubur Wak sambil meluahkan isi hati. Penat? Sangat penat. Tapi penat yang berbaloi lepas aku tengok Mbah tidur lena. Penat siang tadi tu pun hilang. Aku tatap wajah tua tu. Aku terkenang zaman kanak-kanakku. Wanita ni dulunya terlalu gagah sehingga aku merasakan tidak pantas dia dapat pengakhiran begini. Tapi siapalah kita nak tentukan takdir Tuhan. Aku pasti inilah yang terbaik. Waktu ini juga aku diuji, pertunanganku putus kerana si lelaki tu tak sanggup untuk memikul bebanku. Dia menganggapnya sebagai beban, sedangkan aku memandangnya sebagai rahmat dari Tuhan. Nantilah aku cerita kalau ada nak dengar, katanya. Ibu dan Abah lah penguat dan banyak sangat jasanya pada aku. 1.5 tahun aku jaga Mbah. Dan lepas tu, Mbah kembali kepada penciptanya.
Malam kepergian Embah tu sayu sama macam pemergian Wak. Kalau dulu Wak minta aku masak kepengat pisang, kini Embah minta aku dan dia duduk dekat depan pintu rumah. Dia baring atas ribut aku sambil aku mengelus lembut rambutnya. Ibu, abah serta adik-badikku juga ada duduk kat belakang masa tu. Aku panggilkan semua sebab aku rasa macam lain macam. Ketika tu Embah minta aku nyanyikan lagu kegemaran dia. Memang tiap malam aku akan nyanyikan lagu tu sambil tepuk untuk bagi Mbah tidur. Apa yang aku tak tahu, itulah kali terakhir aku nyanyikan lagu tu untuk Mbah. Suara aku tersekat-sekat menahan tangis. Ibu dengan adik-adikku dah banjir dah dekat belakang. Mbah pegang erat tangan aku sambil senyum melihat luar rumah. 3 kali aku nyanyi dan aku dapat rasa genggaman tangan Mbah terlepas. Mbah dah tercungap-cungap dah masa tu. Abah pula bisikkan kalimah syahadah dan Mbah meninggal sambil menatap mata aku. Sekali lagi aku hilang insan yang aku sayangi. Mbah meninggal dunia di tempat yang satu ketika dulu dia duduk menanti kepulangan anak-anaknya. Urusan pengebumian Mbah juga dipermudahkan dan Mbah dikebumikan bersebelahan dengan kubur Wak. Untuk Wak, Joy dah jaga dah Mbah sehabis baik dan dia pun dah dikembalikan kepada Tuhannya. Semoga Wak dan Mbah bersatu di sana dan hanya yang indah je untuk kalian berdua. Rehatlah sepuas-puasnya. Wak dengan Mbah dah letih dah mengarungi liku-liku dunia. Cerita ni sudah 10 tahun lepas berlalu. Aku menulis ni sebab aku baru pulang dari bersihkan kubur arwah Wak dan juga Mbah. Walaupun dah 10 tahun, rasa macam baru lagi semuanya berlaku. Dan aku sebenarnya rindu pada mereka. Oh ya, 2-3 tahun lepas pemergian Wak dan Mbah, Hajar anaknya ada pulang. Masa tu aku sedang bekerja, ibu maklumkan pada aku. Ibu juga ada tunjukkan kubur Wak dengan Mbah. Hajar tu tak terkejut atau menangis pun. Ibu kata macam tak ada langsung penyesalan. Kalaulah dia tahu bagaimana keadaan ibu dan ayahnya ketika dijemput Ilahi. Tapi kalau pun mereka tahu ada beza ke? Tanpa segan silu diminta ibu serahkan kunci rumah milik orang tuanya dan tak lama lepas tu rumah itu dijual. Maka lenyaplah segala memori aku di situ. Hanya mampu merenung dari jauh. Aku berdoa supaya anak-anak mereka takkan rasa apa yang Wak dan Mbah rasa bila dah tua nanti. Semoga anak-anak mereka akan menjaga mereka hingga ke nafas yang terakhir. Cerita dari Joy, bukan nama sebenar.